قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahawa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah dan lebih afdal daripadanya. Tuan-tuan muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Qatrul Ghaithiyah fi ilmi Sufiyah ala syari'atil Muhammadiyah, karangan Al-Allamah Husain Nasr ibn Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab ataupun fasal berkenaan dengan kata-kata hikmah ahli tasawuf. So dalam perbincangan ini dinukilkan perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ibadah, dan pada malam ini kita akan melihat berkenaan dengan kelebihan ilmu. Kata beliau, ketahuilah bahawa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah dan lebih afdal, maknanya ilmu lebih afdal daripada ibadah. Ini di antara apa yang disebutkan oleh para ulama, kenapa ilmu ini lebih mulia berbanding dengan ibadah. Kerana tiap-tiap amal lazimnya mesti ada ilmu. Kita tak boleh nak beramal tanpa kita ada ilmu pengetahuan tentang amal tersebut. Bahkan kalau kita tidak ada sedikit ilmu pun tentang amal tersebut, maka kita tak boleh buat amal tu. Nak buat macam mana kita tak tahu, kita tak erti. Jadi kok mana pun kita kena melalui ilmu. Maknanya kena belajar dulu, barulah kita boleh melakukan amal ataupun aktiviti tersebut. Di situ sudah cukup untuk menunjukkan kelebihan ilmu. Dengan sebab ada ilmu lah, maka kita tahu semayang sunat ni ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang lebih daripada itu, kemudian ada waktu-waktunya. Macam mana kita boleh tahu tu kalau kita tak ada ilmu? Sebab kita mengaji lah. Maka kita tahu semayang witirnya waktunya bila, semayang duha waktunya bila, berapa rakaatnya, apa bacaannya, semua tu kita tahu disebabkan oleh kita mengaji. So mengaji tu salah satu daripada jalan ilmu. Maka biasanya setiap benda itu akan kita melalui ilmu terlebih dahulu, barulah dia datangnya amal tersebut. Ada juga ulama mengatakan lebihnya ilmu ini berbanding dengan amal, berbanding dengan ibadah, kerana manfaat ilmu ini dia berbentuk muta'addi. Adapun ibadah dia berbentuk qasir. Apa makna muta'addi, apa makna qasir? Ibadah ni maknanya manfaat ataupun kebajikan, pahala hanya diperolehi oleh orang yang melakukan amal tersebut. Maknanya kalau kita semayang, kita je lah dapat pahala. Kalau kita mengaji Quran, baca Quran, kita duduk zikir, kita datang masjid, kita je lah yang dapat pahalanya. Tapi ilmu ni muta'addi, pahala dia melampau. Maksud melampau tu ialah bukan setakat orang yang berilmu tu saja dapat manfaat dan pahala, bahkan orang yang tahu daripada sebaran ilmu tersebut juga dapat manfaat.
Kenapa kita boleh beramal tahu semayang di masjid ni afdal berbanding dengan semayang di rumah secara bersendirian? Sebab ada ulama yang menyampaikan pada kita. So ilmu yang disampaikan oleh mereka tu dah lebih daripada manfaat diri dia sendiri dah. Dia sendiri yang tahu tu dia duk beramal dah. Lepas tu dia bagi tahu pula pada orang lain berkenaan dengan ilmu yang dia tahu tersebut, maka orang lain pula boleh turut beramal dengan pengetahuan ataupun ilmu yang ada pada dia. Maka ulama mengatakan manfaat ilmu bersifat mutaaddi. Adapun manfaat amal ibadat dia hanya bersifat individu. Bila bersifat individu, manfaat dia tak luas berbanding dengan manfaat ilmu. Begitu juga ulama mengatakan dari sudut manfaat ilmu dia kekal berbandingan dengan manfaat ibadat. Manfaat ibadat selagi mana kita hidup bolehlah beribadat. Selagi mana kita ada nyawa, ada roh dalam tubuh kita, dalam jasad kita, bolehlah kita nak buat apa saja ibadat. Nak puasa sunat ke, nak semayang sunat apa sekalipun, semua serba-serbi itu boleh kita buat selagi mana roh nyawa tak keluar daripada tubuh kita. Tapi ilmu dia tak terhenti setakat tu. Walaupun tuan punya ilmu tu ataupun penyampai kepada ilmu tu dah meninggal dah, tapi manfaat dia masih boleh orang buat selepas daripada dia mati. Hari ni orang duk sebut lagi qala al-Imam Nawawi. Mana Imam Nawawi? Tak ada lama dah Imam Nawawi. Orang duk sebut qala al-Imam Syafi'i. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita tak tahu pun Syafi'i ni macam mana rupa dia. Bahkan boleh jadi kita tak tahu pun asal usul dia daripada mana. Tapi duk dengar orang sebut je Imam Syafi'i. Sebab masyarakat kita masyarakat yang mengamalkan, berpegang dengan mazhab Syafi'i dari sudut fiqhnya. Maka kita duk biasa dengar daripada kecil sampailah ke hari ni kita duk biasa dengar nama Al-Imam Syafi'i. Adapun bertemu dengan dia tak pernah sekali. Tahu tentang dia boleh tadi tak pernah juga. Sebab apa? Tak pernah baca pun tentang sirah dia. Tapi ilmu dia seolah-olah macam tuan dia hidup lagi. Tu lebihnya ilmu. Sebab tu ulama mengatakan lebihnya ilmu berbanding dengan amal. Adapun amal habislah. Selepas daripada kita mati, maka habislah kita beramal. Adapun ilmu kita boleh tinggal. Kita yang ada ilmu sikit-sikit boleh tinggal pada anak-anak. Anak-anak kita tidak tuk guru, tapi kita orang yang mendengar. Tahu sikit, balik beritahu sikit pada anak. Kalau tak bagi tahu pun melalui perbuatan contoh yang kita buat depan anak-anak. Anak-anak ikut apa yang kita buat. Nak naik rumah, baca bagi salam, Assalamualaikum dulu. Kalau ada orang dalam rumah, kalau tak ada orang dalam rumah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nak langkah kaki, bismillah. Nak keluar rumah pun bismillah. Nak buka pintu kereta, bismillah. Nak bawa kereta, baca doa lagi, subhanalladzi dan sebagainya lah. Bila begitu anak duk tengok kita buat, semua tu kita buat atas dasar ilmu. Walaupun kita tak bagi tahu, nanti kalau abang bawa kereta nanti jangan lupa baca doa ni. Kita tak sebut pun, tapi anak kita duk perhati tengok tu. Dalam keadaan dia pandai pandai bawa kereta, belajar kereta, pandai kereta, ataupun dia besar dah, maka dia pun duk buat sebagaimana yang dia tengok kita buat dulu. Maka manfaat tu tetap kita dapat daripada anak itu. Bahkan bukan setakat anak lah, orang lain yang terikut-ikut dengan kita, tengok apa yang kita buat tersebut, duk ikut apa yang kita buat tu, maka kita meninggal dah. Tu dapat pahala sampai pada kita. Sebab tu Baba sebut orang yang muqtadan bih dipanggil tu. Orang yang jadi ikutan terutamanya. Orang yang jadi ikutan terutamanya kena pandai dalam masyarakat. Orang duk tengok, duk perhati kita buat apa. Kalau kita ni tidak orang yang jadi ikutan tak apa. Kalau kita ni jadi orang ikutan, apatah lagi orang berhujah dengan nama kita. Tu imam tu buat tu tak ada apa pun. Tu imam naik basikal pakai seluar ketat juga contoh. Sekarang ni orang naik basikal, kayuh basikal kan di tepi-tepi jalan hujung-hujung minggu je. Tu imam sendiri pun naik basikal dengan baju basikal juga contoh ni. Baju basikal tu tak ada lah rasanya yang longgar-longgar, rasanya saiz body lah. Saiz ketat-ketat lah.
Tak mainlah dengan baju-baju biasa, dengan trek-trek biasa. Kita kan naik basikal beli beribu-ribu ni. Mesti baju pun nak kena baju basikal yang mahal-mahal juga. Lepas bila baju basikal tak ada lah yang longgar-longgar, boleh jadilah saya tak tahu pun. Sebab duk tengok contoh gitulah kita bagi. Bila begitu masyarakat duk tengok, Tok Imam pun pakai tu, apa salahnya? Orang pun pakai ikut juga. Maka kita bagi saham pada orang lain tu sebenarnya. Kalau apa yang kita buat tu sudah dianggap oleh agama sebagai dosa, maknanya kita dapat dosa daripada apa yang orang ikut kita. Ini dipanggil muqtadan bih. Kita ni muqtadan bih lah dengan anak kita. Apa yang kita buat di rumah. Macam mana cara kita bercakap? Cara kita bercakap suka caci maki orang, suka maki hamun orang, suka mengumpat orang, suka mengata orang. Anak dok berhati ya. Fitrah anak, fitrah murni. Dia tak ada istilah, dia tak ada istilah. Lahir-lahir dia pandai mengumpat terus, dak, dia tak reti. Dia lahir-lahir dia pandai caci maki lalu, dak, dia kutip daripada mak ayah dia. Tengok ayah dia bercakap dengan mak dia, habis semua haiwan dalam zoo keluar. Tain dia bergaduh laki bini. Anak duk perhati tengok, gini bahasa yang ayah guna. Pas mak balas sedap juga. Gini bahasa mak. Dia pun belajar. Tu kita tu pada masa tu muqtadan bih, dicontohi oleh orang yang ada di sekeliling kita, paling dekat dengan anak. Anak pun ikut guna kalimah sama juga. Dalam percakapan dia dengan kawan-kawan dia, dengan siapa-siapa, maka kita lah ibaratnya orang yang menyebar dan mengajarkan dia ajaran yang salah ataupun ajaran yang betul. Itu ilmu. Kalau kita tinggal yang bermanfaat, maknanya kita akan dapat manfaat daripada ilmu tu. Walaupun kita ni hacul lebur dah dalam liang lahat. Tapi pahala duk sapa lagi pada kita. Kenapa ni orang ni duk beramal ni? Tekung berzikir, tekung semayang, tekung datang masjid dan sebagainya. Sebab dulu ketika Ketika duk pergi mengaji di masjid dulu, ada seorang ustaz tu mengajar ceritanya begini pahala dia. Begini kebajikan yang kita dapat daripada amal tu. Maka orang pun pakak nak mari, pakak nak beramal. Kerana apa? Kerana ilmu yang keluar daripada si fulan bin si fulan. Mana si fulan bin si fulan ni? Meninggal lama dah, hancur lebur dah, boleh jadi jasad dia dalam kubur tu. Pahala tetap sampai lagi. Tu ulama kata lebihnya ilmu. Kalau kita tinggal ilmu, sebab tu kita kena tinggal ilmu yang baik sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak orang mengajar sekalipun, maknanya paling dekat dengan kita ahli keluarga kita, bini kita, anak isteri kita, biar kita boleh bagi sikit sebanyak ilmu agama. Kalau tak bagi ilmu agama sekalipun, bagi contoh tauladan yang baik. Nak mengajar tak pandai kita, jenis nak susun patah perkataan pun tak erti. Contohlah gagak-gagak kita. Tak apalah, dari sudut contoh qudwah kita buat dengan perbuatan kita tu pun sudah cukup untuk orang contohi kebaikan kita. Jadi itu lebih dari sudut ilmu. Ada juga ulama mengatakan kenapa ilmu lebih daripada ibadat. Ada ulama kata ilmu ni adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Adapun ibadah dia adalah sifat makhluk. Yang buat ibadat ni adalah makhluk je. Adapun ilmu, Allah Ta'ala nama dia Al-Alim, yang maha berilmu. Bila sifat tu ada di Allah Ta'ala, sudah cukup untuk menunjukkan dia adalah lebih. Bila ada di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya sudah cukup untuk menunjukkan bahawa sifat ilmu itu ataupun berilmu itu adalah sesuatu yang lebih berbanding dengan ibadah ataupun berbanding dengan amal. Apatah lagi kalau kita beramal dalam keadaan kita tak tahu. Macam tuan-tuan boleh baca kisah dalam kitab-kitab hadis, ada kisah Juraij, sahibu Juraij. Juraij yang mana anak kecil yang ghalibnya tak boleh bercakap, tapi bila mana didoakan oleh Juraij, maka anak kecil tu bercakap. Boleh bertutur maknanya. Ghalibnya budak besar ni tak boleh bercakap lagi, tak boleh bercakap macam kita ni lah. Tapi tiba-tiba bila didoakan oleh Juraij, boleh bercakap. Tu salah seorang daripada 6 orang anak kecil dalam sejarah yang boleh bercakap ketika masih dalam buayan lagi.
Baik, antara kisah Juraij ni, saya ringkaskan tuan-tuan, kisah Juraij ni dia saat sedang melakukan ibadat solat sunat, tiba-tiba dipanggil oleh maknya. Mak dia mari selepas daripada semayang isyak. Katanya tiap-tiap malam lepas isyak mak dia mari bawa makanan nak bagi kepada dia. Dia pada masa tu duduk semayang lagi. Maka bila mana mak dia panggil kali pertama, maka dia pun mikir, antara solat aku dengan ibuku, ibuku ke solat aku, ibuku ke solat aku. Maka dia kata solat akulah, dia teruskan solat. Mak dia panggil lagi kali kedua, begitulah duk main dalam diri dia, ibuku ke solat aku. Last sekali mak dia panggil kali ketiga, dia tak jawab juga. Mak dia kata, mak dia doa pada Allah Ta'ala, tak akan mati Juraij ni selagi mana dia tak diperlihatkan tidak diperlihatkan kepada dia para pelacur. Tu doa mak dia. Saya nak sebut ni adalah ada ulama yang mengatakan kenapa berlaku perbuatan tersebut Juraij ni, kenapa dia tak tinggal sembahyang dia pergi sahut panggilan mak dia yang panggil kali pertama sampai 3 kali panggil tu dia tak jawab tu. Ada ulama mengatakan kerana keilmuan yang ada pada Juraij tu menyebabkan dia tinggal panggilan mak dia kerana nak teruskan solat. Maknanya situ jahil sikit. Maknanya dia tak tahu pada masa tu boleh meninggalkan solat, boleh meninggalkan solat sunat untuk menyahut panggilan mak. Maknanya membatalkan solat kita ataupun berhenti terus daripada semayang kita tu kerana nak pergi sahut panggilan mak. Kata ulama, Juraij tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan buat gitu. Tapi apa yang dibuat oleh Juraij tu, benda yang menjadi halang dia tu bukan benda remeh. Benda yang jadi halang dia tu adalah antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk. Allah ke makhluk ni? Allah ke makhluk? Kita pun kadang-kadang bertukar antara dua tu. Antara makhluk dengan Allah, yang mana nak utama ni? Mestilah letak Allah. Gitulah ibaratnya. Kadang-kadang itu adalah tipu daya yang berlaku dalam diri seseorang. Macam dalam bab ikhlas gitulah. Nanti depan ada cerita bab ikhlas. Cuma nak sebutnya ialah kenapa berlaku begitu disebabkan oleh kejahilan. Padahal Allah Ta'ala izin pada masa tu. Walaupun kau berdepan antara aku dan makhluk, aku dan ibu kau, tapi aku izin untuk engkau tinggalkan aku demi untuk ibu kau. Kerana engkau tinggalkan aku itu juga adalah taat, kerana engkau patuh kepada aku, mendahulukan ibu daripada melakukan ibadat solat sunat. Dia tak nampak situ adalah taat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Maka didoakan bagusnya Juraij ni, sebab dia tak nak meninggalkan solat tu kerana Allah Taala. Di situ Allah Taala izinkan dia di hujung dia boleh mendoakan dan kabul doa dia supaya anak kecil tu boleh bercakap. So maknanya Allah Ta'ala hanya hukum dia disebabkan oleh doa mak dia je. Doa mak dia kabul je, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditarik di depan di depan khalayak, di depan para pelacur. Tapi kedudukan dia tetap tinggi. Kalau dia tak tinggi, dia tak boleh berdoa. Anak kecil anak yang duduk dalam buayan tu boleh bercakap. Kalau kita berdoa 10 kali doa, boleh jadi tak cakap lagi budak tu. Sebab nak beritahu kedudukan dia, walaupun begitu, kedudukan dia tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebutnya ialah kenapa benda tu berlaku pada Juraij. Ada ulama kata kerana dia jahil pada masa tu, nak melebihkan sesiapa. Itu puncanya ialah kerana ilmu. Sebab tu ulama mengatakan ilmu mesti lebih dahulu daripada amal. Macam itu isu apa? Isu jamak takhir. Isu jamak takhir di rumah. Jamak ni kalau tuan-tuan mengaji dalam dalam fiqh, tuan-tuan mengaji dengan ustaz-ustaz yang mengajar fiqh. Bila sebut jamak ni maknanya himpun. Himpun dua solat dalam satu waktu. Himpun dalam solat yang pertama dipanggil jamak ta'wa kan dipanggil. Satgi jamak ta'wa pula, ta'wa takhir, jamak takdim. Himpun dalam waktu yang kedua dipanggil jamak takhir. Adapun qasa memendekkan solat yang 4 rakaat jadi 2.
Dua-dua tu jamak dan qasar, jamak takdim ataupun jamak takhir ataupun qasar, dua-dua tu dalam mazhab kita Syafi'i hanya dibenarkan ketika safar, ketika musafir. Ketika musafir tu jangan kita ambil kira lagi yang waktu hujan tu lah, ni kita bab safar ni. Maka yang membolehkan jamak dan qasar itu illah dia adalah safar, bukan kerana susah. Ada juga orang duk bercakap berkenaan dengan illahnya adalah susah. Kalau begitu, orang yang naik kapal terbang tak boleh jamak qasar. Orang yang melalui jalan raya saja boleh jamak qasar. Sebab tu illah nak kena tahu. Kenapa boleh jamak, kenapa boleh qasar? Illah dia safar je. Bila kita musafir je lebih daripada jarak yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama, maka bolehlah kita jamak qasar. Walaupun melalui atas, masa yang kita ambil 45 minit ataupun 1 jam saja, tapi jarak dia lebih daripada 2 marhalah, bolehlah jamak. Tak penat pun, tak letih pun. Ya, sebab bukan illah dia penat letih. Kalau nak kira agak zaman kita ni tak ada jamak qasar lah bandingkan zaman Rasulullah naik unta. Rasulullah ialah zaman dia je lah yang boleh jamak qasarnya kalau illah dia tersebut. Sebab tu illah pun nak kena tahu. Jadi bila safar illah tersebut habis, tak ada lah jamak qasarnya. Itu je isu dia. Bila safar tu dah berakhir, maknanya tak ada dah lah istilah jamak takhir. Sebab apa? Sebab kita dah habis musafir, kita dah sampai di rumah dah, maka tak ada adalah istilah jamak. Pada masa tu kita melakukan solat asar secara tunai. Lepas tu zuhur yang kita dah niat nak jamak takhir, tiba-tiba kita tak tersedar, tiba-tiba dah sampai dah ketul Gombak contohnya, rumah kita pun di Gombak juga. Maka solat zuhur tu ditunaikan secara qada, bukan jamak. Cuma nampak surah dia, gambaran dia macam jamak. Sebab apa? Himpun sekali lah sebab zuhur tak semayang lagi. Maka semayang zuhur tu dikira qada. Qada tu berdosa ke tak berdosa? Tak berdosa sebab dia kira uzur safar tu. Benda ni kadang-kadang menyebabkan kita keliru juga dalam musafir itu. Sebab tu perlu kepada ilmu. Orang yang berilmu dia dengar tak ada apalah, dia boleh jelas, dia boleh faham. Orang yang tak berilmu mula keliru lalu, mula gelabah lalu macam mana nak faham masalah ni macam rumit. Benda tak rumit mana pun. Cuma istilah kadang-kadang bila sampai di rumah dah tak ada lah istilah jamak. Istilah semayang ada, semayang asar tu semayang adaan sebagaimana kita duduk semayang biasa. Habis tu zuhur tu qada. Zuhur tu qada. Kalau kita duduk dalam tempoh musafir lagi luar daripada kawasan kita, dua-dua tu tak dinamakan qada. Lah sebab apa? Sebab kita diizinkan untuk membawa semayang yang pertama ke dalam semayang yang kedua. Zuhur ke dalam asar ataupun maghrib dalam maghrib dalam isyak. Maka tak jadi qada yang zuhur ataupun yang maghrib tersebut. Tu saya nak sebut contoh ilmu perlu bila kita nak beramal, dan mesti dahulu daripada kita beramal ibadah supaya kita tak keliru dalam kita beramal ibadat. Baik. Jadi di sini dia kata bahawa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah dan lebih afdal daripadanya. Oleh kerana itulah Nabi SAW bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Kelebihan orang yang alim dengan orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmu. Alim sini maknanya alim dalam ilmu syariat. Kena tulis gitu. Alim dalam ilmu syariat. Sebab alim ni kita boleh faham orang yang berilmu. Macam-macam ilmu ada, tapi sini baik dia ialah pada orang yang alim dalam ilmu syariat. Sebab tu kaedah dia ialah idza utliqa, apabila disebut secara itlaq, secara umum. Alim dalam bidang apa? Ada orang alim dalam bidang engineering, ada orang alim dalam bidang perubatan, ada orang alim, kita boleh panggil alim, orang ni alim dalam bidang tertentu. Maka ulama letak kaedah idza utliqa, disebut secara umum, insarafa ilal kamil, dia akan balik kepada yang paling sempurna.
maka tak ada ilmu yang paling bernilai, paling sempurna di sisi Allah, di sisi agama, kecuali ilmu agama. Maka fadlul alim sini kelebihan orang yang alim dalam bidang agama, dalam bidang syariah kita panggil. Dengan orang yang berbuat ibadat. Ibadat ni pun kena kait dengan ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmu lebih dia lah. Berbanding dengan orang yang ada ilmu tapi tak beramal. Ada ilmu beramal pula, lebih dia lah ada ilmu beramal. Sebab tu dia kait situ tu dengan ketiadaan ilmu. Kalimah tu tak ada sebut dalam hadis tu. Kalimah tu hanya sebut fadlul alimi alal abid je. Tak ada tulis abid tanpa ilmu. Tapi kenapa dia tulis dengan ketiadaan ilmu? Sebab nak beritahu siap percakapan Nabi tu nak banding antara yang berilmu dengan dengan beribadat tanpa ilmu. Kalau dia beribadat dengan ilmu, lebih dia lah. Sebab apa? Sebab dia dah lah ada ilmu. Beribadat banyak pula. Tu lebih dia. Berbanding dengan kita yang duduk mengaji saja tapi tak beramal ibadat. Sebab tu dia kait situ dengan ketiadaan ilmu. Satgi orang tanya, lepas tu mana kalimah dengan ketiadaan ilmu? Tak ada, kita faham melalui siap ayat ni. Melalui lenggok percakapan Nabi ni. Jadi fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Lebihnya orang yang alim ni berbanding dengan orang yang beribadat tanpa ada ilmu, seperti kelebihanku Nabi itulah, dengan serendah-rendah martabat manusia dari kalangan umatku. Ni lebihnya orang yang berilmu. Umpama dia seperti Rasulullah dengan orang yang serendah-rendah manusia daripada kalangan umatku. Ini satu hadis. Ada hadis yang Nabi sebut kafadlil qamar lailatal badri. Nabi buat perumpamaan seperti bulan purnama pada seperti bulan di malam purnama. Gitu. Kafadlil qamar lailatal badri, seperti bulan di malam purnama. Berbanding dengan sairil kawakib, berbanding dengan bintang-bintang. Tu kalau Nabi guna pun perkataan apa? Perkataan bulan dan bintang. Bintang tu menggambarkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahil, yang beribadat. Ramai orang jenis macam ni. Sebab tu Nabi umpamakan seperti bintang. Yang alim ni tak ramai. Sebab tu bulan hanya ada satu je. Lepas tu sifat yang ada pada bulan. Bulan ni sangat tenang. Orang yang berilmu ni dia tenang je. Dia tak mudah gopoh, tak mudah gelojoh, tak mudah terikut-ikut dengan arus perdana yang dibuat-buat kadang-kadang. Yang cuba dicipta untuk apa? Untuk menutup satu-satu isu dan sebagainya lah. Orang yang berilmu dia tak mudah, dia tenang. Kemudian bila dia nampak dia perlu sebut, dia perlulah, baru dia ulah. Dia tak gopoh, tanpa ilmu pun dia bercakap. Kita banyaknya begitulah. Tanpa ilmu pun kita bercakap dah. Kita hukum orang ni betul tak betul dah dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Kita dengar satu-satu je mula kita menghukum orang ni sesat, bid'ah dan sebagainya dah. Orang berilmu dia nilai dengan ilmu dia nampak di sana ada betul, di sana ada tak betul. So dia jelaskan yang mana betul, yang mana tak betul. Tu Nabi gambarkan seperti bulan. Bulan ni tak ada orang yang tengok, bulan jadi rasa serabut dah. Semua orang tengok bulan dia rasa tenang, rasa seronok. Sebab tu Nabi pun wajah dia diumpamakan seperti bulan. Sebab orang yang melihat Rasulullah pasti akan rasa ketenangan dia. Pasti dia akan rasa damai. Bahkan dia akan rasa tak ada apa dah yang aku cari atas muka dunia ni. Selepas aku melihat baginda Nabi SAW. Sama ada dalam mimpi sekalipun. Kita tak akan ada rasa nak benda lain lagi. Sebab apa? Itulah yang terindah yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beramal ibadat saja. Macam kisah apa? Kisah masyhur juga yang bunuh 99 orang. Dia pergi tanya pada siapa? Dia pergi tanya ahli ibadat tu. Dia tanya ahli ibadat, boleh tak aku ni bertaubat lagi? Aku dah bunuh 99 orang. Maka jawab ahli ibadat kata, tak ada dah taubat engkau ni untuk engkau ni, tak ada peluang dah. Sebab apa? Engkau dah bunuh ramai sangat dah orang. Padahal syariat ajar pada kita, kalau dari sudut individu, selagi mana nyawa tak sampai di halqum, selagi tu taubat diterima.
Kalau sudut dari sudut umum, maknanya selagi mana matahari tak naik sebelah barat, maknanya taubat masih diterima. Itu secara umum akhir dunia. Tapi untuk individu kita, bila masa kita tak diterima dah taubat, bila nyawa dah ada di halqum kita, pada masa tu tak diterima adalah taubat, macam mana bersungguh sekalipun, macam mana jujur sekalipun kita bertaubat. Baik, jadi orang abid tadi dia jawab gitu kepada orang ni, bunuh seorang lagi cukup 100. Bila cukup 100, pergi tanya dengan orang alim, orang yang berilmu. Apa jawab orang alim tu? Boleh. Tu dia melihat keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Walaupun sejahat mana pun manusia tu, tapi nak banding dengan keluasan rahmat kasih sayang daripada Allah, sifat tawab yang ada pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tetap lebih luas rahmat dan kasih sayangnya berbanding dengan dosa yang kita buat, walau sebesar mana sekalipun. Dosa bunuh orang ni maknanya besar sangat-sangat, 100 orang pula, tapi bagi dia yang berilmu, dia kata masih ada peluang. Tapi aku bagi satu jalan pada engkau tinggalkan kawasan yang zalim ini, orang-orang yang zalim ini, maknanya kawasan orang-orang yang kau terpengaruh melakukan kejahatan bersama mereka. Engkau tinggalkan kawasan ini, engkau berhijrah pergi tempat orang-orang yang soleh. Situ juga ulama ambil bagaimana nak jadi orang baik, kena suhbatus salihin, kena berdamping dengan orang soleh, baru kita boleh jadi orang soleh. Kalau kita duduk dengan orang tak soleh sampai bila-bila kita. Sebab tu kena cari kawan-kawan yang soleh. Kalau kita nak jadi diri kita ni adalah orang yang soleh, orang yang baik. Nak jadi ahli ibadat, kena berkawan dengan orang yang beribadat. Kalau tak, kita berasa kita banyak dah ibadatnya. Tapi kalau kita berkawan dengan orang ahli ibadat, jawab dia banyaknya ibadat yang dia buat. Dia semayang sunat saja pun berapa dah. Kita semayang sunat pun lengah-lengah lagi. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Dia tak tinggal dah amal ibadat. Kita witir time Ramadan saja. Dia witir bukan time Ramadan saja. Sepanjang hidup dia buat witir. Baru kita nampak rupa-rupanya aku ni tak ada ibadat lagi banding dengan orang yang ahli ibadat. Tapi kalau kita tak berkawan dengan ahli ibadat, kita dah rasa kita banyak dah amal ibadat. Sebab tu kalau kita nak baca Quran, sahabat dengan orang yang selalu baca Quran, kita akan nampak kita tak ada baca Quran pun. Walaupun kita duk baca dah satu ayat satu hari, apa dia? Qul huwallah dengan inna a'tayna. Dua ayat dah, dua surah dah kita baca tu. Inna a'tayna qul huwallah. Tiap-tiap kali semayang inna a'tayna rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Banyak dah aku baca tu. Pergi duduk dengan orang yang baca Quran tiap-tiap masa. Kita akan tengok Allah rajinnya dia baca Quran sambil-sambil duk tunggu nasi mari daripada apa? Daripada kedai oda makanan. Boleh dia buka telefon dia baca Quran. Kita duk baca Facebook. Baca Facebook sambil-sambil, kutuk sambil-sambil kita. Dia baca Quran. Orang yang kuat baca Quran. Ada orang yang khatam Quran 3 hari khatam. Kita khatam sebulan rasa banyak dah kita. Sebab kita tak bersahabat dengan orang yang banyak amal, banyak ibadat. Sebab tu nak jadi ahli ibadat kena bersahabat dengan orang yang beribadat juga. Baru jadi kita. Baik, tapi orang tak gemar lagi tu. Mana ada orang nak suka. Sebab apa? Nafsu tak suka. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Nabi tanya, adakah kalian mahu aku tunjukkan semulia-mulia ahli syurga? Qalu tu berkata mereka tu, siapa mereka tu? Para sahabat yang ada pada masa tu, yang hadir dalam majlis Nabi itulah. Maka jawab para sahabat, bala, ya tentu sekali ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, mereka yang mulia daripada kalangan ahli syurga ni, semulia-mulia ahli syurga ni mereka ialah golongan ulama dari umatku. Golongan ulama yang beramal dengan ilmunya daripada kalangan umatku. Mereka ni adalah semulia-mulia ahli syurga. Itu nak menunjukkan ilmu lebih daripada ibadat. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata lagi, jelaslah di sini bahawa ilmu itu lebih afdal dan mulia daripada ibadah. Namun tidak seseorang hamba itu
menyertakan ilmunya dengan ibadah, kerana ilmu itu umpama pohon dan ibadah itu seperti buah, tidak berfaedah suatu pohon melainkan dengan buahnya. Sikit lagi kita sambung perkataan yang disebut oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Baik, sikit lagi tuan-tuan, ada dia punya stesen dia depan tu. Depan nanti dia akan bercakap tentang ikhlas pula. Imam Al-Ghazali susun bab ini, itu dia sebut berkenaan dengan kelebihan ilmu dan amal. Kelebihan ilmu dan amal. Kemudian dipecahkan perbincangan tersebut berkenaan dengan ibadah dulu. Didatangkan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah illah wahidah dipanggil. Satu-satunya tujuan Allah Taala mendatangkan manusia, mewujudkan manusia di sini, kita di sini ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sampai kepada ibadah dan amal perlu kepada ilmu. Sebab tu dia cerita tentang kelebihan ilmu. Supaya apa? Supaya kita lalu amal ibadat tadi dengan ilmu terlebih dahulu. Baik. Sekarang ni nak cerita tentang kelebihan ilmu, didatangkan hadis-hadis Nabi, kemudian disebut pula di sini ialah perkataan yang diambil daripada Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Oleh kerana itu lebih afdal daripada amal ibadat. Oleh kerana ilmu itu lebih afdal daripada amal ibadat, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala berkata di dalam hikamnya, ini hikam yang ke-8. Hikam yang ke-8 daripada Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Hikam ni dia mula dengan idza fataha laka wujhatan minat ta'arrufi. Dia mula gitu. Tapi dia ambil ni hujung dah. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Situ baca muridu, bukan mauridu. Huwa muriduhu alaika. Adakah kamu tidak ketahui bahawa kamu dapat mengenali Allah itu sebenarnya dialah, yakni Allah lah yang mendatangkannya kepada kamu. Dialah yang mendatangkan pengenalan. Kenal itulah nama dia ilmu. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu kerana Allah Taala lah yang mendatangkan kepada kamu pengenalannya. Dan segala amal itu, amal yang kita lakukan itu adalah kamu hadiahkan kepadanya, kepada Allah. Di manakah lebihnya benda yang kamu hadiahkan kepada Allah berbanding benda yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kamu ataupun datangkan kepada kamu. Maknanya ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih bermakna berbanding dengan amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini di antara perkataan Ibnu Athaillah Sakandari menunjukkan ilmu yang Allah Taala beri itu. Kedudukan ilmu itu jauh lebih berbanding dengan amal ibadat. Sebab tu dia mulakan dimulakan hikam tu dengan idza fataha laka wujhatan minat ta'arrufi. Bila mana Allah Ta'ala bukakan kepada kamu jalan pengenalan, jalan untuk kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Ibnu Athaillah, fala tubali ma'aha an qalla amaluk. Maka engkau jangan peduli kalau pada masa itu, masa Allah Ta'ala berikan ilmu pengenalan dirinya terhadap kamu, dalam keadaan engkau pada masa itu belum ada banyak amal ibadat kepada Allah. Sebab amal ibadat itu bersifat apa yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita mengenal dia, itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan tanpa melihat kepada amal ibadat kita yang sedikit. Maka itu lebih baik, ilmu itu jauh lebih baik berbanding dengan apa? Dengan amal ibadat yang kita lakukan. Sebagai contoh, saya selalu sebut kisah Fudail bin Iyad. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ayat ni ulama tasawuf bincang jalan orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ayat ni ulama tasawuf sebut ada dua. Satu dalam bentuk Allahu yajtabi ilaihi man yasha,
Yajtabi ni daripada istiba. Istiba ni maknanya istifa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala pilih. Nabi kita salah satu daripada nama dia ialah Al-Mustafa. Mustafa ni maknanya orang yang dipilih oleh Allah Taala. So ayat ni maksud dia ialah Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Taala pilih orang yang dia nak beri pengenalan tentang dirinya kepada orang tersebut. Liman yasha. Siapa? Siapa yang Allah Taala nak. Ada orang yang macam tu, dia duduk dalam keadaan amal tak banyak, tapi Allah Ta'ala nak beri pengenalan terhadap orang tersebut tentang zat tentang dirinya, maka orang tersebut jadi orang yang baik serta merta. Saya ambil contoh kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, saya pernah sebut kisah dia, adalah orang yang melakukan banyak dosa dan salah. Asalnya dia adalah qati'ut tariq, dia adalah orang yang kerja dia ialah buat sekatan jalan raya rampas harta orang. Kalau orang bawa barang dagangan lalu kawasan dia, maka dia sekat, dia ambil harta dagangan orang tersebut. Itu kerja Fudail bin Iyad. Sehinggalah ringkas ceritanya dia jatuh cinta pada seorang perempuan. Bila dia jatuh cinta pada seorang perempuan, sampai ke tahap cinta dia tersebut mendorong diri dia untuk panjat dinding rumah perempuan tu. Saat dia sedang memanjat dinding untuk melihat perempuan tadi, saat itu dia terdengar ayat Quran yang dibaca, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat tu kata, alam ya'ni lil ladzina amanu, adakah belum sampai masa lagi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Fudail bin Iyad yang sedang memanjat dinding tadi bergetar jiwa dia. Tubuhnya mula menggigil. Dan saat itu juga lisan dia mengeluarkan kalimah al-ana ya Rab. Sekarang ya Rab, sekarang. Kita baca ayat tersebut dalam Quran banyak kali dah. Kalau katakan kita khatam setahun dalam Ramadan sekali, maknanya usia kita sekarang dah berapa tahun? 60 tahun. Tolak zaman kita tak mengaji Quran, boleh jadi lebih daripada 20 tahun kita baca. Hati kita tak tunduk-tunduk lagi pada Allah Ta'ala. Hati kita tak patuh-patuh lagi pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Kadang-kadang dosa pun sedap lagi buat. Kadang-kadang maksiat pun masih galik lagi kita buat. Kadang-kadang benda yang Allah Ta'ala larang, itulah yang kita nak buat banding dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita tak baca ke ayat tadi, sama kita baca juga. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bila mana dia nak bagi hidayah, spontan. Pada masa tu juga orang tersebut dapat panduan hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan ayat Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Kemudian ada orang yang Allah Ta'ala nak dekatkan diri orang tersebut kepada Allah Ta'ala juga, tapi melalui jalan wa yahdi ilaihi man yasha. Dia bagi taufik, dia bagi hidayah. Orang ni orang yang melalui jalan-jalan yang jauh sikit lah. Jalan tarbiyah, jalan riadah, jalan mujahadah. So dia lalu jalan jauh juga. Akhirnya dia dapat ilmu yang sama, pengetahuan yang sama. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma berbezanya orang tadi Allah Ta'ala nak dia datang segera. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia lalu melalui jalan tersebut. Selok belok jalan tu semua dia tahu. Cuma dalam disiplin ilmu tasawuf, siapa yang boleh mendidik orang? Yang kedua. Sebab orang yang kedua yang lalu dalam proses tarbiyah didikan ini, dia ada pengalaman. So bila dia ada pengalaman, dia boleh didik orang lain lagi. Aku pernah rasa bagaimana kau rasa riak tersebut. Sebab tu ada ulama mengatakan tak akan keluar riak dalam hati kita selagi mana kita tak bertemu dan kita tak pergi menghadap orang yang bergelar murabbi mursyid. Tak akan keluar riak daripada hati kita. Sebab benda tu benda yang sangat-sangat rumit. Nak sampai ke tahap ikhlasul muhibbin. Bukan ikhlasul muhibbin saja, ikhlasul muwahhidin yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Kita tak akan sampai ke tahap ikhlasul muwahhidin selagi mana kita tak berdepan dengan orang yang digelarkan dalam ilmu tasawuf sebagai guru, mursyid, murabbi yang boleh didik kita. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi tahu kepada kita berdasarkan pengalaman yang dia lalui. Macam kita lah, kalau kita nak datang ke Kuala Lumpur, kita mesti cari orang yang berpengalaman selok belok jalan tersebut. Aku ni tak pernah pergi ke Kuala Lumpur, hari ni nak pergilah. Sebab apa? Nak pergi tengok KL City lawan JDT. Maka nak datanglah Kuala Lumpur, dah beli tiket jauh-jauh daripada pantai timur datang. Sebab apa? Sebab nak mari tengok ni lah. JDT menang. JDT menang ke KL City menang?
Ramai orang duk mengaku pakai orang KL semua. Saya pun orang KL juga daripada 2005 KL kan. Cuma nak ceritanya tuan-tuan, kalau kita tak ada orang yang tahu selok belok jalan, kita takkan sampai sebab kita tak pernah lalu. Dia tak sama dengan orang yang lalu melalui udara. Tu ibarat orang yang yastabi ilaihi man yasha. Dia lalu ke atas, dia tak boleh cerita jalan darat. Orang yang lalu melalui jalan tarbiyah ni, dia ibarat lalu jalan darat lah, jalan bawah ni. Maknanya dia tahu selok belok dia. Kalau kau nak cepat lagi, engkau ikut jalan ni. Kalau kau nak cepat lagi, kalau kau nak santai, engkau ikut Bukit Tujuh. Bukit Tujuh pun tak ada dah jalan tu. Dulu ada ikut Bukit Tujuh. Sekarang ni tak ada dah ikut Bukit Tujuh tu. Cuma kalau kau nak santai lagi, nak tengok bukit-bukit belukar semua sekali, kau lalulah ikut jalan lama tu, ikut Bukit Tujuh. Tapi kalau kau nak cepat, sekarang ni dah ada dah CSR ke apa nama dia tak tahulah. Highway yang dibuat sekarang ni yang lebih cepat, lebih pantas, 5 jam dah boleh sampai KL. Orang yang tahu selok belok itulah ibarat dia dalam disiplin ilmu tasawuf adalah guru yang murabbi mursyid. Dia boleh bimbing dia boleh bimbing orang lain sebab berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Macam mana nak keluarkan riya, macam mana nak keluarkan kibir, macam mana nak keluarkan hubbur riasah, macam mana nak keluarkan hubbus syuhrah, cintakan kepada kemasyhuran dunia dan sebagainya. Boleh keluar bila kita berdepan dengan orang yang sudah ada pengalaman mengeluarkannya. Kita pergi bertemu dengan doktor. Kenapa doktor tahu? Kita cakap sakit kepala, dia pegang tepak kepala kita, sakit sini? Tak sakit. Dia kata ni tak sakit kepala ni. Kita kata demam, dia pun scan kepala kita. 36.5 tak demam ni. 37 tak demam lagi dia kata. Kita duk rasa panah dah ni. Pergi ke hospital, dia scan 37.0 tak demam ni. Pengalaman dia. Kita kata demam dah sebab apa? Rasa tak sedap duduk diri kita. Tapi orang yang berpengalaman dia tahu. Kita dah berasa ikhlas sangat dah aku beribadat ni. Tak, engkau tak ikhlas lagi. Banyak lagi yang duk berserabut dalam amal ibadat kita, dalam hati kita saat kita beribadat pada Allah. Cuma saya nak sebutnya ialah bila mana Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia pada seseorang, maka amal ibadat itu jangan engkau pandang lagi. Sebab itu pengenalan itu jauh lebih penting, jauh lebih besar nilai dia berbanding dengan amal ibadat yang engkau buat. Tu ilmu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cuma kita kena faham gini, bila mana orang yang telah diberi makrifah oleh Allah Taala, adakah dia kekal dengan tidak ada amal? Taklah. Bila mana dia diberi kenal Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan duduk dalam keadaan tekun beribadat kepada Allah Taala. Walaupun hikam ni kata engkau tak ada amal, tapi Tuhan nak bagi kenal diri dia pada engkau. Maka engkau jangan peduli tentang sedikit amal engkau. Cuma kita kena faham. Jangan pula kita faham kalau gitu orang yang tak beramal ibadat pun Allah Ta'ala nak bagi kenal, boleh kenal tak? Orang yang Allah Ta'ala bagi kenal, maka dia akan jadi orang yang lebih tekun beribadat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam keadaan nikmat setiap masa, tapi dia tak beribadat kepada Allah. Duduk dalam keadaan lalai semata-mata, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kena. Tapi sebab kita tak kena, seronoklah duduk dalam keadaan lalai kita. Tidur lagi sedap daripada berzikir. Tidur tu lambang lalai. Sebab apa? Tidur kita mana ingat pada Allah Taala lah, ingat tidur Nabi. Tidur Nabi walaupun tidur zahir dia, hati dia tetap zikir pada Allah, ingat pada Allah. Kita ni tidur kita itulah lambang lalai. Kita tidur tak waktu kita tengah berzikir? Tidur tak kita waktu kita tengah nak baca Quran? Mengantuk kita. Tu maknanya kita belum ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang kita rasa tu, bahkan kita rasa itu sebanyak-banyak amal ibadat dah bagi kita. Baik. Jadi berkenalan dengan Allah bermaksud ilmu ma'rifah yang didatangkan kepada kamu. Ketahuilah sesungguhnya amal tanpa ikhlas. Akan datang nak cerita, amal dah ada dah berdasarkan pada ilmu, tapi nak kena ada satu lagi, ikhlas. Barulah jadi seperti jasad tanpa roh kalau tak ada ikhlas. Kalau ada ikhlas, barulah seperti jasad yang ada roh. Akan datang, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.